Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sehingga katanya maka diibarat-ibarat bos sekali ya. Bos sekali muka surat 19. Maka beginilah berlebih kurang tafsir mereka itu pada sifat ma'ani. Sebelum ni dia cerita tentang guru dia. Guru pengarang ni ayah Diskang. Guru dia tu pada MKoh. Pada MKoh ni orang yang alim dalam bidang tauhid ni. Masalah apa hak dia cerita masalah ni ada orang kritik pada tu dia terjemahkan sifat ma'ani tu dengan tu. Dia sebut sebelum ni dengan tu, kuasa, kehendak, kata, pendengar, lihat. Apa dia terjemah gitu, dia terang dah sebelum ni kerana nak membezakan antara sifat dengan kerja sifat tu. Nak membezakan antara sifat dengan takluk sifat tu. Supaya apabila kita dengar mudah lalu kepahaman hak awal tu mari tahu dah ni kalau ada tu sifat. Kalau tak ada tu kerja sifat. Contoh berkuasa, mana Tuhan berkuasa dengan berkuasa. Kau tahu berkuasa tu sifat, berkuasa tu takluk kerja sifat. Mendengar, Tuhan mendengar dengan pendengar. Mana pendengar tu sifat, mendengar tu kerja sifat. Beza. Tidaklah semabur antara dua ni. Tidaklah semabuk antara sifat dengan kerja sifat tu. Semabuk mana? Kalau katalah samak tu dengan makna mendengar. Kalau terjemah dengan makna mendengar, maka kerja sifat dia pun mendengar juga. Maka jadi mendengar dengan mendengar. Kan nampak pening. Situ je asal dia, asal silah. Pada ni menterjemahkan sifat-sifat ma'ani tu dengan tapi ada kritikan berlaku ketika tu sebab telah menyalahi terjemahan gitu, telah menyalahi orang panggil dia majoriti ulama Jawi ketika tu. Ulama Arab ni tak sakut paut, faham? Kerana Arab mari gitu samak bahasa. Hak jadi masalah apabila diterjemah ke bahasa Melayu ni, bahasa Melayu. Maka pada dia ambil inisiatif untuk bagi orang mudah faham ngaji, dia terjemah dengan dengan pengalaman dia cakap dengan orang tua, cakap dengan ni, maka tu hak paling sesuai sekali lah letak untuk sifat. Maka ada ketika tu ramailah ulama-ulama kritik cara ni kerana menyalahi kitab-kitab sebelum dia. Sama ada kitab Faridatul Faraid ke, Aqidatul Najin ke, kitab Durus Sami ke, kitab-kitab lain, kitab-kitab tauhid lain tidak ada pun terjemah dengan pada sifat ni. Tapi kalau kita tilik tu, kalau nak kata di perkataan gitu tak ada langsung tak boleh juga. Kerana kalau tengok kitab-kitab lain, ketika ulama-ulama seperti Syekh Daud ke ataupun seperti Aqidatul Najin ke, apabila menyebut dia panggil menyebut panca indera tu, panca indera yang 5, dia sebut juga, pelihat.
pendengar, pekecak, pejabat. Dia sebut juga, belaka. Tapi untuk sifat Tuhan dia tak buat gitu. Tapi ada, mana ada asas penyebutan tu. Ada, bukan reka semata-mata, ada asas sebenarnya. Tapi hak buat mula-mula terjemah pada sifat Tuhan ni, pada ni lah Baqarah sahibul tuang pada kitab Baqaratul Amani tu. Maka apabila gitu ramai ulama hak dak puas hak dak setuju, maka dipanggil lah pada ni untuk beripung untuk soal jawab masalah tu. Untuk soal jawab masalah tu macam mana boleh terjemah gini. Maka pada seorang balik daripada turun daripada Mekah, ya dia duduk Mekah. Turun daripada Mekah balik ke Patani. Balik ke Patani, kepung semua bapa-bapa ni. Zaman tu duk bincang duk debat ni kata mana jadi gini ni semua dijawab oleh pada Mekah. Muka pada ni orang lain ilmu tauhid. Zaman dia tu kalau ada pada tu orang tak cakap dah buat tauhid. Tahu dah kalau ada dia orang tak cakap lalu buat tauhid. Aling dia adalah ilmu tauhid. Semua telah diakui oleh ulama-ulama di Mekah zaman tu. Maka dia pun selesai. Selesai perbincangan tu sehinggalah kebanyakan ulama Patani masa tu terima. Jadi jalanan terjemah sifat Tuhan kepada itu sifat ma'ani saja, sifat ma'ani 7 tu. Berkuasa, berkehendak, pengetahuan. Cara terjemah itu diterima pakai oleh kebanyakan ulama Patani. Tak nafilah ada juga hak masih tidak terima, tapi ada kebanyakan masa tu terima belaka. Tapi adalah hak tak terima tu, ada tak terima secara terbuka. Dia tak bakar cara pada tapi dia tidak kritik. Ada setengah golongan tak terima dan kritik. Ada lebih teruk lagi sehingga mengkafirkan. Tu masalah tu. Kafir benda je cara terjemah je. Siapa jadi kafir? Bahkan siapa learning ada, orang masih ada lagi pertikaian. Jadi learning dak valid dah lah pertikaian tu. Ni berapa ratus tahun dah, 100 tahun dah. Lebih kurang 100 tahun dah. Kejadian ni berlaku. Dan anak murid pada Mekah ni pula ramai dah anak murid beribu-ribu dah guna jalanan dia ni. Seluruh Malaysia dan seluruh Patani majoriti hak ngajar tauhid mengikut cara pondok guna cara ni. Antaranya Baba S panjang Natu Ayodis sendiri siapa Babeliskang, semua tu banyak jalanan tadi pada MK belaka tu. Tuan Guru Haji Saleh tu anak murid tu dia. Tok Guru almarhum Tuan Guru Haji Loh Lubuk Tapoh, tu anak murid kanang dia belaka tu. Mana-mana banyak ramalah. Ramalah bukan sedikit. Maka orang nak kritik dia ni kena panggil lah anak-anak murid dia guna cara tu. Barulah ada buat supaya dia juga panggil, balas balik tu. Barulah ada. Okey. Maka sini dia kata lepas pada dia khabar tu semua tu, atas tu dia cerita pasal macam mana pada letak tu semua kali tu. Maka dia kata maka beginilah berlebih kurang tafsir mereka itu pada sifat ma'ani. Tafsir ulama-ulama pada sifat ma'ani tu. Habis cerita panjang tu hak sebelum ni tu. Kerana sifat ma'ani ni dia sifat bertakluk. Kerana nak membezakan takluk dengan sifat tu, maka itulah pada dia terjemahkan sifat tu dengan apa tu. Faham? Itulah hak jadi kritikan semua orang learning. Orang learning orang dulu lagi siapa ke learning masih ada lagi segelintir duk main isu-isu gini. Patutnya tak perlu dah. Tak terima tak ada masalah, ada je di Patani pada je tak terima, cuma dia angkat tangan lah. Boleh pakai tapi dia tak terima. Tapi hak lebih ekstrim tu kata sehingga mengkafirkan. Bahkan tulis pula satu kitab kritik cara pada ni. Kesesatan pada Mekah Ayodiskan, lepas tu Syekh Abdul Qadir Mandili habis sesat belaka. Macam mana tu orang pondok juga tu. Bukan masalah Wahabi Salafi ni masalah sama-sama pondok. Padahal dia tu terjemahan je.
Nah, bawa sampai ke kupu orang tu jadi kupunya. Ke mana jadi kupu. Nah, gitu nampak. Kemudian dia kata maka di ibarat yang seumpama inilah yang boleh kami segala murid bagi pada patani. Mengunjungkan dia dan mentasdikkan dia dengan setinggi-tinggi dan dengan 100% pada bab halih terjemah ini. Maka anak murid dia pun karang kitab. Lepas pada kitab Baqarah tu kan anak murid dia karang kitab guna cara untuk guru dia tu lah. Makna terjemah guna belaka pada sifat ma'ani. Antaranya kitab Taqribul Ikhwan. Antaranya Misbahul Munir. Misbahul Munir tu tok tuanya Babi Ismail Semanjang. Apa karang gitu juga. Guna jalanan ni. Dah banyak lagi lah kitab-kitab selepas pada tu guna jalanan terjemah dengan belaka tu kerana mudah. Apabila dengar tu tahu dah ni sifat ni tu. Bukan kata terjemahan dulu tu salah. Tak salah juga, betul. Cuma apabila benda masalah dia, apabila dengar tu mata tadi dia jadi tukar. Tuhan mendengar dengan mendengar. Kan jadi mendengar dengan mendengar mana pula? Sedangkan mendengar hak pertama tu nak kata takluk. Mendengar yang kedua tu dia kata sifat. Kalau orang cang dah nak cerita takluk dengan sifat, orang tahu lah. Bila kemasukan dengar tu, tu jadi sifat. Tapi kalau orang tak cang mula-mula dengar, pening tak? Mendengar dengan mendengar, melihat dengan melihat. Kan pening tu. Berkata-kata dengan berkata-kata. Pening. Tapi apabila guna yang nampak lalu dah. Mendengar dengan pendengar. Pendengar tu sifat. Mendengar tu takluk. Melihat dengan pelihat. Melihat tu sifat. Pelihat tu melihat tu takluk. Pelihat tu sifat. Gitu. Berkata-kata dengan perkata. Berkata-kata tu takluk. Perkata tu sifat. Kan boleh beza lalu dah. Sekali imbah. Gitu. Ni untuk memudahkan orang awam, untuk memudahkan orang awam faham perkataan-perkataan orang-orang ngajar tu, ulama-ulama tu. Kemudian kata dan dengan 100% pada bab. Kita memang membenarkan dan mentasdikkan pada tu. Membenarkan pada dengan setinggi-tinggi. Anak murid dia kalau tidak membenarkan tok guru. Membenarkan tok guru. Membenarkan tok guru dah dengan setinggi-tinggi. Setinggi-tinggi kita benar. Tak ada dah. Memang benar betul dah. Dan 100% pada bab halih terjemah ini. Pada bab terjemah ni, halih bahasa ni, maka kita ikut betul-betul dah pada jelas cara dia ni, jelas. Maknanya gitu. Dan juga pada serba-serbi takrirnya. Dan juga ikut pada serba-serbi takrirnya. Takrir mana? Hurayang-hurayangnya tu. Ataupun penetapan-penetapan ni, hurayang-hurayang dia tu. Maknanya serba-serbi. Anak murid dia ikut belaka. Tu. Dan jika mencela-cela dan menceroca-ceroca kandiakan pada tu oleh si jahil sekalipun. Walaupun ada orang keji, ada orang cela, ada orang cerca tok guru dia, sekali pun dia tidak. Makna tu sekali pun apalah kita peduli kepadanya. Tak peduli aku. Mu nak cerca ke, mu nak kritik ke, tak ada peduli, aku pegang 100% dah. Gitu nak kata. Aku pegang tok guru aku, cara tok guru aku bab tauhid ni, bab alih bahasa dah serba-serbi takrir dia tu, tak peduli dah mu nak kata benda pun, hairan tak aku. Gitu makna dia. Faham? Mu nak cerca ke, mu nak keji ke, mu nak kritik ke andamu, aku tak akar awakmu. Aku bakal tok guru aku je. Sebab jelas dah nampak. Apabila jelas nak kata apa lagi? Faham? Gitu. Dan apakah pasal boleh kita suka? Tu kata oleh si jahil sekalipun, apalah kita peduli kepadanya, kepada si jahil tu. Dan apakah pasal boleh kita suka melupakan jahilnya? Hai ikhwan. Dah apa pula jadi kita nak gitu pang jahil dia je. Tu guru kita ada yang lain, apa nak gitu pang jahil ni, nak pergi berasa. Maknanya tak perlu nak berasa berbelah bagi dah dengan kritika orang tu. Faham? Kalau berbelah bagi kat mana gitu pang juga jahil dia. Faham? Dia kira orang hak kritik. Orang hak kritik tu guru dia ni pada ni kira orang jahil dah.
Bak dak jahil tentang masalah tu lah. Dah kita jelas dah masalah tu. Tu guru kita ngajar gitu dah. Secara jelas faham 100% dah. Lepas tu lagi tu pang amde jahil. Sebab tu dia tak belah bagi dah dengan kritika orang tu. Orang kritik aku mana pun, dia kata peduli apa aku. Aku pegang tu guru aku buat molek dah. Peduli apa aku. Dakkah aku nak gitu pang jahil mu tak tahu benda, tak tahu masalah, mu kritik je. Tak tahu asal apa putih asam dia. Dakkah aku nak jadi jahil sebelum mu. Gitu makna dia. Hai ikhwan, adalah pelik pada yang ramai-ramai itu tidak mengapa. Adalah pelik pada yang ramai-ramai itu. Tidak mengapa asalkan betul dan bersetuju dengan yang ramai itu tidak berharga kalau perkara itu salah. Adalah pelik pada yang ramai-ramai itu. Pada yang hai ikhwan, adalah pelik pada yang ramai-ramai itu tidak mengapa asalkan betul. Kalau hak ramai hak setuju dengan ramai hak setuju dah apa, tak ada masalah. Bab ramai ke sikit tu tak dikira. Hak kira asalkan betul. Kalau betul dah, kalau ramai ikut selesai, tak ada pelik pun. Dan bersetuju dengan yang ramai itu tidak berharga kalau perkara itu salah. Tapi dah kalau salah walaupun ramai nak setuju benda je. Tu maksud dia. Ramai tak ramai ni tidak dikira mana. Tidak dikira mana pada setengah-setengah bab. Asalkan betul sudah. Asalkan betul. Tapi masalah ramai ni sebenar. Tapi ni ramai dah hak dia hak setuju. Tak jadi masalah dah bab ni. Cuma masalah ramai ni kena tilik juga. Sebab Nabi sebut tauhid mana nak ikut tu apabila dia tu sawadul azam. Sawadul azam ni mana hak ramai pakai. Hak ramai guna. Sebab tu ulama sebut mazhab Asy'ariyah tu. Asy'ariyah dan Maturidi tu ialah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf kerana ramai hak berpegang dengan akidah akidah Asy'ariyah dan Maturidi seluruh dunia ni. Seluruh dunia ramai hak pegang. Maka kena tilik juga. Tapi dalam masalah ni dah kalau betul walaupun sikit pegang tu. Gitu. Dah kalau ramai tapi dah salah tak berharga. Kemudian hendaklah saudara-saudaraku insaf. Insaf pada serba-serbi. Pendeknya tiada adalah yang tak bersetuju kepada orang yang tolong royak dan tolong pitah jalan beri jadi dekat kepada tujuan itu, melainkan yang sombong-sombong juga. Dia kata hendaklah saudara-saudaraku insaf pada serba-serbi. Kena insaf lah. Insaf ni makna benda duduk tengah-tengah, jangan duduk berat sebelah. Duduk tengah-tengah dulu dalam nak menerima sesuatu benda tu, biar kita duduk tengah-tengah dulu. Tu makna insaf. Duduk tengah dulu. Dengar molek barulah kita kita nak pergi. Jangan duduk berat sebelah dah. Duduk berat kritik dah. Memang tak pergi memang tak terimalah kebenaran. Apabila duduk berat belah kritik dah, berat belah hak nak kata dah, tak pergi dah kata gajah rimau pun. Memang tak pergi lah. Maka duduk di atas tengok insaf dulu. Insaf ni maknanya duduk tengah-tengah tu. Pendeknya dia kata kesimpulannya tiada adalah yang tak bersetuju kepada orang yang tolong royak dan tolong pitah jalan. Tolong buat jalan mudah. Siapa yang tolong royak ni? Orang yang tolong royak dan tolong pitah jalan ni, iaitu tok guru dia lah pada Mekah tu. Beri jadi dekat dengan tujuan. Hak dah setuju dengan tok guru dia, tok guru dia buat benda tolong royak dah, tolong wi pitah jalan, wi mudah jalan untuk dekat dengan tujuan, untuk dekat dengan kefahaman dalam ilmu tauhid tu. Melainkan hak dah setuju ni yang sombong-sombong juga. Hak sombong-sombong je. Hak dah setuju dengan orang hak tolong buat jalan mudah nak faham ilmu tauhid ni. Orang sombong-sombong je. Ada pun kalau tak sombong, kalau dia insaf, insya-Allah dia akan setuju dengan cara tu. Kerana pada ni masih nak karang kitab. Dia tanya belaka dah. Tok guru dia, syekh dia. Bahkan antara dia tanya Syekh Ahmad Patani sendiri.
iaitu tuang kitab Faridatul Faraid. Syekh Ahmad kena dengan dia tu sepupu. Syekh Ahmad Patoni tu tok guru tok kenali tu lah. Tok guru tok kenali tu. Pada dengan Syekh Ahmad ni sepupu, tapi kelas jauh. Macam seolah-olah ayah dengan anak gitu. Tua dah. Syekh Ahmad Patoni ni tua dah zaman tu. Tok guru tok kenali tu. Dia tanya dah Syekh Ahmad. Aku ni nak karang kitab gini. Maka Syekh Ahmad kata, boleh betul tu cara, tapi jagalah. Akan terimalah ketika tu. Mana Syekh Ahmad pun tahu dah kalau buat menyalahi adat, memang akan terima kritikan. Dia pun sanggup. Begitu juga dengan Syekh dia, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Ali Al-Makki. Ada ingat Syekh Ali Al-Makki? Antara ulama suhu zaman tu. Dia pun tanya juga. Pada ini tanya juga. Dia pegang gini betul tak? Nak tulis kitab-kitab gini betul tak? Syekh Ali kata, betul. Mu tulis, aku duduk belakang. Harus ada using, aku duduk belakang. Sabit itulah dia berani tulis. Apabila dia minta tu terus dia tulis kitab gitu lalu. Dia tulis ni dalam perjalanan ke Kedah. Dalam perjalanan ke Kedah. Ketika dia pergi musafir daripada Mekah ke Kedah tu, sampai dekat Kedah tu nak pergi rumah adik dia di Kedah tu, orang mari minta suruh tulis kitab. Orang tahu dia ulama, tahu dia suruh tulis. Dalam perjalanan tu tulis, tak apa ada rujukan dia tulis kitab. Ketika tu tinggal di Kedah tu, orang baca tak faham. Kitab ni tak faham ni. Ulu ke tok guru ni tak faham. Maka aku tu lah orang naik pulak Mekah, minta pulak dia syarah. Ketika tu lah baru dia syarah tu. Syarah kitab jadi Tafsiratul Adani. Li Alhani Bakuratil Amani. Tu Tafsiratul Adani. Tu. Jadi ni orang nak baca Tafsiratul Adani itulah. Tu cerita dia karang kitab tu. Maka orang duk kritik dia. Dia kata orang tak setuju kepada orang hak tolong royak dah tu. Tak setuju kepada tu lah. Hak tolong royak, tolong mudah jalan untuk jadi faham. Tu melainkan orang sombong-sombong je tak setuju ni. Orang sombong-sombong je. Sebab apa tengok kesan daripada dia pada apabila sudah tulis tu sanggup berani dia pergi adat. Seluruh ulama Patoni zaman tu berani dia adat tu. Makna dia tu dalam betul. Ni berani adat. Sehingga orang terima belaka kitab ni. Kebanyakan majoriti ketika tu terima lepas pada dia pergi adat tu. Orang Patoni apabila ada masalah dia akan istimak. Dia akan buat satu impunang, satu istimak, satu mesyuarat lah. Babu-babu dia akan bahas satu persatu. Ada masalah kebanyakan gitulah. Di Patoni ni dia akan istimak, bahas nak tajuk benda. Tajuk benda. Pak letak tajuk. Setuju tajuk barulah bahas waktu bit. Ukur gini kitab ni. Tu cara bahas dia tu Lepas learning pun ada je. Learning terbaru ni tak tahu, tapi zaman arwah baba benda baba janggut merah tu nama benda tu. Baba tak ingat tu. Dia zaman tu dia ketua. Ketua ulama Patoni masa tu. Dia kata zaman tu gitu lagi. Zaman dia tu. Lepas tu dia tu diburu oleh Pokok Askar ni. Dia pun masuk Malaysia. Baba benda tu. Baba Zik. Baba Zik Pungguk. Baba Zik Pungguk arwah dah. Baba Zik Pungguk dia cerita zaman dia tu jadi ketua gitu lagi. Maknanya ada masalah bincang dulu. Sebelum nak bincang tu letak tajuk dulu ni. Zaman tu masalah orang puang Sunni nikah orang Wahabi buat lari anak puang, orang buat lari anak puang orang Sunni kahwin. Lepas tu bincang ulama tu bincang. Bincang. Sebelum bincang tu nak tak tajuk benda dulu. Nak tak tajuk nikah lari ke, nikah tak ada saksi ke, nikah benda ke, ada gitu. Kalau dah tahu nak atas buku ni bincang. Masalah orang Wahabi melarikan anak Sunni. Ini dia cerita sendiri kita dengar dia masa dia mari dulu kita pergi masa tu kita sakit minta air tawar ke dia. Dia cerita masa tu. Waktu
Siapa ke dia kata ni masalah sah ke tak akidah Wahabi. Dia tak gitu. Bicara masalah akidah. Kalau tak sah akidah tak sah nikah. Bicara sah tak akidah dia. Tu barulah tak tajuk tu, tak buku akidah Wahabi sah ke tak. Waktu baik. Ni waktu baik dalil, ni waktu baik ujar ni. Sah ke tak. Maknanya gitu cara bicara dia. Bukan bicara ikut. Kalau nak jadi ranya habis tak tahu nak tak man ni masalah. Dia gitu. Bila siapa di Babazi tu dia kata hamba letak lalu masalah. Masalah ni masalah akidah dia kata. Sah ke tak masalah? Akidah Wahabi sah ke tak? Kalau tak sah kita tahu dah. Kalau tak sah akidah maka tak sah nikah. Kalau sah akidah sah nikah. Dia kata senang. Tak. Bila tak setuju belaka tajuk tu baru bincang. Bawa betul hujah masing-masing. Wahabi ni pegang kau ni pegang ni pegang gitu. Tu cara tu Wahabi. Tu nak kata adat kebiasaan orang Patani lagu tu. Adalah ni wallahu a'lam. Tapi apabila berlaku masalah orang kritik kita pada satu masa dulu beberapa tahun sebelum tu pun dia buat gitu. Panggil istimewa, panggil hok karang kita tu. Mari, tapi tak mari juga. 2 kali panggil. Yang pertama di Kedah. Masa tu ada lagi Tuan Guru Haji Saleh Sik tu ada lagi. Tak mari kau. Yang kedua di Patani sendiri. Ulama apa Patani kumpul belaka dah. Tak ada mari juga. Bila tak ada mari gitu, maknanya tak berani kan tu. Bila tak berani, ulama Patani pun saing belaka, pakoh kita dia tak boleh masuk. Ada dalam satu banner gitu, pakai banner lah kain getang itu, pakai saing belaka seluruh babo Patani saing. Kebanyakan lah tak tahulah semua mari kedok. Tapi majoriti ada masa tu duk saing. Lepas tu pakoh. Kita ni tak boleh masuk di Patani. Tidak sah masuk di Patani. Dia tulis kitab kritik tapi tak berani jumpa pada nak pergi jumpa. Tu masalah. Sedangkan nak murid ramai lagi. Ketika tu Haji Saleh Sik ada, Baba S Panjang mari, Baba Mak Mokmawi mari. Baba Mak Mokmawi. Tu ulama tua. Ulama tua di Patani. Ulama kepada ulama Patani. Dia ngajar pula baba-baba tu. Di Patani dia ada satu hari satu hari tu babo belajar dengan babo. Babo anak murid dah hari, anak murid mari ke demak. Anak murid mari jo dereba gitu je. Mari do dereba duduk tepi. Babo ngaji. Babo ngaji. Siapa ngajar? Baba Mak Mokmawi. Baba Mak Kapung Mokmawi. Tu dia ngajar. Ada gila ni. Gerak bagi Malaysia. Baba Mak Mokmawi. Tapi kadang-kadang uzur dah. Dia ngajar babo. Tu Patani. Dia tak lari. Babo pun belajar kok, belajar. Bukan anak murid saja. Tu maknanya belajar kalau anak murid masuk akan tak faham dah. Ramok. Dia ada panggil pondok Syadauk masa situ. Dekat Telaga Syadauk tu dia ada satu pondok tu kosong. Hari-hari awak belajar tu je. Hari awak belajar tu ada. Pondok ada jujur. Tapi tak ada tok guru. Tak ada tu. Bila ada hari tu seminggu sekali ke sebulan sekali ke sebulan 2 kali tak tahu lah. Ada mari Baba Mak Mokmawi mari, baba lain mari belajar situ. Belajar situ tu balik gitu. Di Patani tu. Habis kemudian dia kata berlindunglah kita dengan Tuhan daripada penyakit yang seperti penyakit sombong ni. Berlindunglah kita dengan Tuhan daripada penyakit yang seperti penyakit sombong ni. Moga-moga Tuhan jauh kita daripada penyakit sombong ni. Bila sombong payah nak boleh buah orang tu payah. Dia berani kata sebab benar tu guru dia tu gadak gitu. Tu dia berani tu. Bahasa sifat iradat. Kemudian baru dia masuk bahasa sifat ma'ani ni. Bahasa sifat iradat. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu ialah iradat. Iaitu iradat itu nama bagi satu perkara yang ada ia pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Maka yang terlebih hampir kepada faham itu bahawa dikatakan perkehendak. Tu makna iradat. Iradat tu asal makna dia benda, iaitu nama bagi satu perkara. Satu perkara itu sifat lah.
Nama bagi satu perkara, yakni sifat. Sifat benda yang ada ia satu perkara tu, sifat tu pada zat Allah. Pada zat Allah Ta'ala, pada zatnya zat Allah Ta'ala. Maka yang terlebih hampir kepada faham itu, hak paling dekat, hak lebih dekat kepada kepahaman tu, bahawa dikatakan perkehendak. Kalau sebut perkehendak, kata tahu lalu dia satu sifat yang ada pada zat Allah. Maka pasal Tuhan kita bersepakai dengan sifat inilah dia mengadakan apa-apa mungkin dan juga meniadakan dia. Meniadakan dia kan apa-apa mungkin tu dengan kehendak dan sengeleng. Tengok dia mari dengan takluk tu, nak beza tu dia kata. Dia kata ni, maka pasal Tuhan kita bersepakai, mana bersifat dengan sifat inilah. Sifat mana? Sifat perkehendak tu tadi. Dia Tuhan tu mengadakan apa-apa mungkin dan juga meniadakan mungkin tu. Mengadakan tu dengan kehendak dan sengeleng. Dengan kehendak dan sengeleng. Faham? Sengaja sengeleng ni benda dengan sengaja buat. Sengaja buat, bukan terbuat. Tu dia kata dia. Tidak dengan tergagah atau banyak atau nyanyuk tu. Bukan banyak, tidak tergagah atau nyanyuk. Nyanyuk dah ingat. Buat benda. Buat benda dah. Tu jangan nyanyuk tu. Dia dah ingat. Tidak tergagah atau nyanyuk. Bukan banyak tu. Atau nyanyuk, atau lalai, atau lupa dan sebagainya. Maknanya Tuhan buat sesuatu tu bukan dalam keadaan tergagah. Tergagah ni terpaksa buat. Desak-desak buat. Gitu. Bukan dalam keadaan terpaksa. Atau nyanyuk jalan apa, sebab apa jalan ngata ingat malam nyanyuk dah tu. Kan gitu. Bukan gitu Tuhan buat sesuatu benda dak. Atau lalai. Dah lara lagi kena tu bukan gitu juga. Atau lupa. Dalam keadaan lupa Tuhan buat dan sebagainya. Sebagainya daripada perkara-perkara hak tidak layak bagi Tuhan tu. Maka habis. Tuhan buat tu dengan kehendak dan sengeleng. Tuhan buat tu dengan kehendak dan sengeleng. Memang Tuhan saja buat. Tidak ada hak paksaan daripada orang lain tu. Nampak? Maka bagi iradat itu dua ta'alluq. Bagi perkehendak itu dua ta'alluq. Ada dua ta'alluq. Satunya ta'alluq suluhi qadim. Satunya ta'alluq suluhi qadim. Dengan makna patut dan padang sedia kala bagi menentukan dan sengeleng dan kehendak apa-apa mungkin ada ia. Faham? Yang pertama suluhi qadim. Suluhi qadim ni boleh buat tapi tak buat lagi. Boleh, bukan boleh buat, boleh Tuhan nak tentu, nak kehendak tu boleh. Boleh Tuhan nak kehendak tu. Tetapi kehendak ni sebenarnya makna tentu. Boleh Tuhan nak tentukan tu. Tapi tak tentu lagi. Itu panggil suluhi qadim. Suluhi qadim ni makna boleh Tuhan nak tentu tu sedia kala lagi. Nampak? Dengan makna patut dan padan. Patut dan padan sedia kala bagi menentukan dan sengeleng dan kehendak apa-apa mungkin. Ada ia mungkin tu. Maka ini takluk umum ia pada sekalian mungkin. Maka takluk suluhi qadim ni kena pada semua mungkin. Semua boleh jadi Tuhan nak ada, boleh jadi layak Tuhan untuk nak menentukan ada, layak Tuhan untuk nak menentukan tiada. Kita ni benda boleh terima ada dan tiada. Sekarang ni kita ni ada, maka Tuhan telah tentukan kita tu ada. Okey, sebelum Tuhan tentu ada tu, boleh tak Tuhan nak tentu kita ni tak ada? Boleh tak Tuhan nak tentu kita ni ada? Boleh. Tu dia panggil suluhi qadim. Sebelum kita ni ditentukan ada, boleh Tuhan nak tentukan kita ni tak ada. Boleh Tuhan nak tentukan kita ni ada. Tu. Tu dia panggil suluhi qadim. Nisbah pada kebolehan tu. Bila nisbah pada kebolehan boleh berlaku. Nak tentu ada boleh, nak tentu tak ada pun boleh. Nampak? Sebab tu dia panggil takluk umum. Sebab dia boleh berlaku. Boleh nak tentu ada, boleh nak tentu tak ada. Boleh berlaku.
Tu nama. Kemudian dia kata dan keduanya ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Mana tanjizi qadim? Dengan makna sedia kala berlaku, menentu dan kehendakkan setengah-setengah mungkin. Mari setengah lah. Sedia tanjizi qadim ni Tuhan tentu dah. Tuhan tentu dah. Bila Tuhan tentu? Azali lagi. Sebelum ada makhluk, Tuhan sudah tentu dah semua jenis makhluk dia tu. Tuhan tentu dah setengah-setengah jenis makhluk dia tu. Setengah. Tengok dia kata. Keduanya ta'alluq tanjizi qadim, dengan makna sedia kala berlaku menentu. Makna Tuhan tentu dah tu. Bila Tuhan tentu? Sedia kala lagi. Dan kehendakkan setengah-setengah mungkin. Bila berlaku dah ketentuan, dia ada setengah-setengah dah lah. Dia tak berlaku. Berapa setengah? Kerana kalau Tuhan tentu kita ni ada, maka Tuhan tentu tak tidak ada. Tuhan tentu tak tidak ada. Boleh tentu dua benda yang berlawanan dalam satu masa. Kalau Tuhan tentukan kita dah ada, pada waktu ni Tuhan tentukan kita ni ada. Boleh tak pada waktu ni juga Tuhan nak tentukan kita ni tak ada? Tak boleh lah. Kerana kalau Tuhan tentu ada juga, dah tentu tak ada, jadi berlawang lah. Kaedah kata ad-diddani la yajtami'an. Dua perkara yang berlawanan tidak akan berhimpun. Dalam satu masa, dalam satu zat. Ada dan tak ada. Mana boleh? Hitam dan putih. Boleh? Biar tu kita nak kata hitam tak putih hetek lah ni. Sekarang ni. Bukan karang kalau bagi jatuh dalam cap pula jadi hitam. Tak. Sekarang ni boleh tak nak kata putih hetek, hitam hetek tu? Tak. Maka Tuhan apabila Tuhan tentu dia putih, Tuhan tentu tak dia hitam. Tak. Tu maknanya setengah je. Tuhan tentu setengah. Dia tidak tentu semua. Kerana tentu semua tu hukum dia mustahil. Tuhan tentu setengah je. Tadi kebolehan boleh Tuhan nak tentu dia ni mana ni. Boleh tak sebelum tentu tu boleh tak? Boleh tak nisbah boleh. Boleh tak nak tentu dia hitam kata. Salah satu boleh. Salah satu tu boleh Tuhan nak tentu hitam ataupun putih. Gitu. Sebab tu dia kata apabila berlaku dah menentu dan kehendak setengah-setengah mungkin. Pada setengah saja, tidak sekalian. Hak beza dengan atas tadi. Hak atas tadi tu dia kata sekalian mungkin. Sekalian mungkin. Sebab dia tentu lagi. Hak tu sekalian tu dia tentu lagi. Apabila tentu dah, tentu pilih salah satu lah. Salah satu dari perkara yang berlawanan tu. Dua yang berlawanan. Maka ini ta'alluq tidak meratai akan sekalian mungkin. Ta'alluq mana? Ta'alluq tanjizi qadim ini tidak meratai akan sekalian mungkin. Hanya setengah-setengah jua. Kena pada setengah-setengah mungkin saja. Tu. Setengah je tak kena pada belaka. Dia ingat salah satu dengan tentu, salah satu dengan tentu itu salah satu dengan tentu harus hukum dia. Salah satu daripada dua perkara yang berlawanan tu, ketentuan salah satu dengan tentu ada ataupun tiada. Salah satu ada ataupun tak ada, dengan tentu itu hukum dia harus pada akal. Ketentuan dua-dua, ketentuan ada dan tiada dalam satu masa, itu mustahil. Ketentuan salah satu dengan tidak tentu, itu wajib hukum dia. Mesti Tuhan akan tentu juga salah satu. Mesti akan tentu juga salah satu. Kerana kalau tidak tentu ni hukum dia mustahil. Tidak tentu salah satu dengan tidak tentu, berkehendak salah satu dengan tidak tentu, hukum dia wajib. Mesti salah satu, tak ada tiada. Salah satu ni wajib. Menentukan dengan tentu salah satu daripada perkara, hukum dia harus. Tuhan nak tentu kita ni ada, harus je. Boleh je Tuhan nak tentu kita ni tak ada. Tu harus. Tidak tentu kedua-dua ataupun tentu kedua-dua, hukum dia mustahil. Nampak? Sebab tu dia kata hanya setengah-setengah jua. Setengah-setengah saja. Maka sekalian mungkin yang Tuhan baru mengadakan dia itu
telah Tuhan menentukan dia pada sedia kala lagi. Maka sekalian mungkin yang Tuhan baru mengadakan ni, semua benda hak Tuhan baru mengadakan ni, kita ni lah baru ni, hak Tuhan baru mengadakan dia ni, itu telah Tuhan menentukan dia kan sekalian mungkin pada sedia kala lagi. Tuhan tentu kita ni ada lah ni, duk pegang kitab, duk ngaji ni bila? Sedia kala lagi tu. Cuma buat bila buat? Tuhan mengadakan kita bila? Hari ni. Mengadakan hari ni. Mengadakan ikut waktu lah. Tapi tentu lama dah, azali, sebelah ada masa lagi. Tuhan tentu dah. Buat ni lah. Tuhan tahu bila? Tahu azali lagi dah. Tuhan tahu siapa dia bagi surah, siapa dia tak bagi surah, siapa dia ngaji, siapa dia tak ngaji, siapa dia. Tuhan tahu bila? Azali lagi. Tuhan tentu bila? Azali lagi. Tuhan buat bila? Learning. Tuhan buat bila? Learning. Faham? Gitu. Sebab tu dia kata menentukan dia pada sedia kala lagi dengan kelakuan anu-anu. Bukanlah dengan makna Tuhan mengadakan dia pada sedia kala. Tuhan tentu sedia kala. Tuhan dah buat sedia kala. Faham? Dah timbul mungkin itu baru juga. Kita ni timbul ni baru. Baru tu dengan makna benda. Ada selepas daripada tadok. Tu bagi baru. Ada kita ni selepas pada tadok. Mana ada didahului dengan tadok. Tu dia panggil baru. Seperti menyangkakan dengan demikian itu oleh orang yang bodoh-bodoh. Tak mau dia tulis. Ada orang yang bodoh-bodoh. Hanya yang sedia kala itu mengetahuikan dia dan menentukan dia. Kadang-kadang ada setengah orang pegang bahawa Tuhan buat sedia kala. Ni dia kata pegang salah sangkaan orang bodoh-bodoh tu dia kata. Kalau pegang kata Tuhan buat kita ni sedia kala lagi, tu sangkaan orang bodoh-bodoh tu dia kata. Hanya yang sedia kala itu mengetahuikan dia. Tuhan tahu bila? Sedia kala. Dan menentukan dia dengan kelakuan bagian-bagian. Hak tahu sedia kala tu dua tu. Tentu dengan tahu. Hak tu sedia kala. Ada pun buat baru. Buat tu baru. Faham? Dan juga pada patut bagi mengadakan dia. Pada patut pun waktu sedia kala juga. Pada patut mana boleh buat tu sedia kala lagi. Sikit dia kata, ada pun yang berkata Tuhan mengadakan mungkin pada sedia kala itu. Ada pun orang kata Tuhan buat sedia kala lagi. Ada jenis pegang gini ni, lagu mana ni? Maka sangat-sangat nyatalah bohongnya di sisi yang berilmu. Sangat-sangat nyatalah bohong tu benda tidak betul lah. Bohong di sisi orang yang berilmu dan yang berakal, serta ditolakkan ia di dalam nas-nas seperti di dalam hasyiah muwafiq dalam nama kitab tu. Dan tidak dibuat kirakan dia oleh ulama. Orang perkataan gini orang dak buat kira, ulama tidak buat kira, tak pakar perkataan gini. Dan tidak dibuat kirakan dia oleh ulama yang mengarang akan kebanyakan kitab usuluddin. Kebanyakan kitab usuluddin tak ada guna pun perkataan Tuhan cipta sedia kala lagi. Ni pegangan orang hak dak reti ni. Gitu, faham? Ada pun beberapa ibarat yang menyatakan bahawasanya sifat yang bertakluk itu berlazim-lazim ia dengan takluk, maka betul ibarat itu akan tetapi biar doa ni. Itu betul lah. InsyaAllah. Ada pun beberapa ibarat. Ni masalah orang keliru pada ibarat kita tu. Keliru pada mana? Dia kata, sifat tu kan, sifat bertakluk tu dia berlazim-lazim kan? Gini. Berlazim-lazim tu mana? Nak buat sesuatu, Tuhan nak buat sesuatu mesti lazim dengan tentu. Nak tentu mesti lazim dengan ilmu. Tu pada akal kita fikir gitu. Ilmu dulu, kemudian tentu, kemudian buat. Tu masalah tu lah. Supaya kita kalau tak tahu nasi lemak. Nasi lemak tu tak tahu, kita tak tahu pun nasi lemak. Nasi lemak
Tahu nasi lemak tak? Sekarang ni kita anggapkan kita tak tahu pun nasi lemak tu. Ada tak berasa kehendak nak makan nasi lemak? Tak ada nak rasa kehendak. Bila tak ada kehendak, ada tak rasa nak pergi cari? Tak berasa kehendak, tak ada kehendak. Tak berasa nak pun nasi lemak. Rasa ada tak gerak nak pergi cari? Tak ah. Tu kelaziman tu. Tapi apabila tahu nasi lemak, oh ada nasi lemak wera. Patau, sutung so satu. Nah. Ada maklumat itu. Mana tahu tu dah ada maklumat. Kabok ya ada nasi lemak tu orang jual patah nasi lemak sutung so. Itu pun ada masuk dalam maklumat. Nampak sutung, gambar orang sutung, nampak nasi, nampak sambal gitu. Oh jadi mari tak timbul nak. Apabila tahu dah mari timbul. Jadi gak ni boleh tiga. Apabila mari nak tu, dia akan pergi cari tau. Pergi cari, apabila pergi cari tu sanggup dah lah beratur panjang pun. Faham? Tu berkaitan kelaziman tu. Nanti dia bincang tu lah. Kepahaman macam mana ibarat orang kata gini, kepahaman lagu mana ada pun beberapa ibarat yang menyatakan bahawa sifat yang bertakluk itu berlazim-lazim ia dengan takluk maka betul ibarat itu. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.